Apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya sehat dan ceria bagi meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Untuk hari ini kita masih lagi dalam tema yang kelima, unit 14, iaitu Demi Tanah Airku. Tajuk kita pada hari ini ialah Megahnya Jalur Gemilang. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 96 dan 97. Mari kita teruskan. Seperti biasa, mari kita lihat standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 2.2, membaca, memahami dan menakul bahan multimedia. Manakala standard pembelajaran pula 2.2.1, membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Sekarang, kita lihat pula objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat melukis jalur gemilang dan menjelaskan maklumat berdasarkan bahan bacaan. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya melukis jalur gemilang dan menjelaskan maklumat berdasarkan bahan bacaan dengan betul dan tepat. Sekarang, kita akan mulakan aktiviti kita yang pertama, iaitu membaca petikan dan memahami bahan grafik yang diberikan. Kita akan membaca petikan yang ada di dalam buku teks kamu. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 96. Kita akan membaca petikan yang bertajuk Megahnya Jalur Gemilang. Zara dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang jalur gemilang di perpustakaan sekolah. Agak-agak, apakah maklumat yang diperolehi oleh Zara dan kawan-kawannya ini? Mari kita lihat paparan yang seterusnya. Baiklah murid-murid, kalau kamu dapat perhatikan di dalam buku teks kamu, terdapat dua maklumat yang diperolehi oleh Zara dan kawan-kawannya, iaitu yang pertama tentang cara menggantung bendera dan yang kedua adalah tempat-tempat untuk menggantung bendera. Kita akan lihat dulu maklumat yang pertama, iaitu cara menggantung bendera. Perhatikan pada gambar yang diberikan, gegantung jalur gemilang yang digantung hendaklah membujur dari atas ke bawah. Perhatikan pada gambar, contoh yang diberikan sangat jelas. Bagi bendera yang bersaiz biasa, kita perlu gantung secara melintang. Bendera saiz biasa ini tidak boleh digantung seperti gegantung. Boleh faham kan murid-murid? Selain itu, jalur gemilang yang dikibarkan perlu mengikut susunan yang betul. Susunan seperti ini digunakan pada hari biasa dan hari kebesaran persekutuan. Perhatikan pada gambar yang diberikan, jelas menunjukkan kedudukan jalur gemilang bersama-sama dengan bendera negeri ataupun bendera institusi ataupun jabatan. Kemudian, perhatikan pada gambar, jalur gemilang perlu mendahului bendera-bendera lain ketika dibawa secara sebaris semasa perarakan. Seterusnya, jalur gemilang hendaklah dipasang pada tiang yang condong ke arah jalan raya, di rumah atau di kedai seperti dalam gambar yang diberikan. Sekarang, kita lihat pula semasa perarakan. Jika jalur gemilang terbentang semasa perarakan, seperti yang kamu boleh lihat pada gambar yang diberikan, bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan, iaitu bahagian yang ada simbol bulan dan bintang perlu berada di bahagian hadapan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan teruskan untuk maklumat yang kedua pula, iaitu tentang tempat pemasangan jalur gemilang. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 97. Pada halaman tersebut diberikan beberapa contoh tempat pemasangan jalur gemilang. Antaranya ialah tempat kediaman, iaitu kawasan rumah.
Kamu boleh perhatikan pada gambar yang diberikan, jalur gemilang dipasang pada pintu pagar dan cara pemasangan juga adalah betul. Seterusnya adalah permis perniagaan ataupun pusat-pusat membeli belah. Perhatikan pada gambar yang diberikan, bendera jenis gegantung digunakan dan telah dipasang pada dinding bangunan. Seterusnya, bangunan pejabat. Pada bangunan pejabat, biasanya menggunakan bendera yang bersaiz agak besar supaya jelas kelihatan daripada pandangan jauh. Seterusnya adalah bangunan sekolah. Ini biasa kita lihat di sekolah masing-masing. Jalur gemilang dipasang di beberapa tempat mengikut kesesuaian. Dan contoh yang terakhir adalah pada pengangkutan. Pengangkutan di sini bermaksud jalur gemilang dikibarkan pada kereta, motosikal, basikal ataupun bot seperti yang terdapat di dalam gambar buku teks kamu. Di sini cikgu berikan sedikit maklumat tentang asal-usul bendera Malaysia, iaitu jalur gemilang. Mereka jalur gemilang ialah Muhammad bin Hamzah seperti yang kamu boleh lihat pada gambar yang diberikan. Sebenarnya beliau telah mengikuti satu pertandingan mereka cipta bendera Malaysia yang pada ketika itu telah menerima sebanyak 373 penyertaan dan akhirnya rekaan beliau telah terpilih. Namun begitu, rekaan beliau telah mengalami beberapa pindaan seperti yang kamu boleh lihat pada gambar yang kedua, iaitu reka bentuk asal bendera. Jalur pada bendera itu sebenarnya dulu berwarna biru dan putih. Dan bintang juga pada ketika itu, simbol bintang pada ketika itu hanya mempunyai 5 bucu. Selepas melalui beberapa pindaan ataupun penambahbaikan, dapatlah kita lihat jalur gemilang seperti yang ada sekarang, iaitu jalur bendera berwarna merah dan putih dan simbol bintang mempunyai 14 bucu. Kita akan bincangkan maksud setiap warna dan simbol pada jalur gemilang pada paparan yang seterusnya. Sekarang, mari kita bincangkan maksud warna dan simbol yang ada pada jalur gemilang. Warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Untuk warna kuning pula bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Warna merah yang ada pada jalur gemilang melambangkan keberanian dan bersedia untuk menghadapi segala rintangan. Untuk warna putih melambangkan kesucian, kesungguhan dan keikhlasan. Untuk simbol anak bulan pula menunjukkan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Manakala simbol bintang pecah 14 pula menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Baiklah murid-murid, kita telah selesai membincangkan tentang jalur gemilang. Untuk bahagian latihan, kamu boleh dapatkan pautan latihan di ruangan deskripsi. Oleh itu, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih daripada cikgu untuk segala perhatian dan kerjasama yang diberikan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap semua murid-murid boleh faham tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.